Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bersiaran kepada para penonton yang mengikuti program Bicara Alam Melayu at FB Live Padma siri yang ke-15. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, ini adalah merupakan kesinambungan daripada program Bicara Tokoh Atma at FB Live Padma yang telah dijenamakan semula dan diberi nafas baharu tanpa mengesampingkan matlamat asal program bicara ini yang berorientasi dan berteraskan perkongsian ilmu dengan masyarakat umum. Untuk pengetahuan para penonton juga, program Bicara Alam Melayu at FB Live Padma ini adalah merupakan suatu wahana dan juga platform ataupun pentas perkongsian ilmu para cendekiawan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Sementelahan pula, program Bicara Alam Melayu at FB Live Padma ini tidak hanya fokus kepada membicarakan soal bahasa dan kesusasteraan Melayu, bahkan juga mencakupi diversifikasi disiplin ilmu dan mencakupi dalam pelbagai dimensi penyelidikan. Dalam hal ini, Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu atas inisiatif mantan ketua perpustakaannya iaitu Encik Syahrudin Syafri telah menyahut cabaran dengan mewujudkan program bicara ini bagi tujuan untuk memperlihatkan peranan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan penyimpanan koleksi khazanah ilmu dan juga warisan bangsa dan nusa semata-mata, bahkan juga untuk berkongsi segala informasi penyelidikan dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam perpustakaan dan juga kepakaran yang dimiliki oleh para ilmuwan atau cendekiawan yang berada di dalam organisasi bernama Institut Alam dan Tamadun Melayu. Sementara itu, bagi pihak jawatankuasa program Bicara Alam Melayu ini menzahirkan penghargaan kepada Dr. Norina kerana sudi untuk memenuhi undangan untuk berkongsi sedikit sebanyak informasi penyelidikan dan kajian yang telah dilakukan bersama-sama dengan mereka yang cintakan ilmu pengetahuan. Baiklah para penonton sekalian, topik yang bakal dibicarakan pada pagi ini iaitu kesedaran sejarah bermula di dunia maya, peluang dan cabaran media baharu. Baiklah penonton sekalian, kira-kira 3 dasawarsa ataupun 4 dasawarsa yang lalu tidak pernah terlintas akan apa yang akan berlaku pada masa kini, iaitu teknologi, ya, ledakan maklumat dan juga pembaharuan dalam teknologi yang semakin lama semakin canggih tidak pernah terlintas, ya, ataupun terbayang di pemikiran sewaktu ketika 3 dasawarsa yang lalu, yang mana segala-galanya berlaku dengan begitu pantas, ya. Kira-kira 3 dekad yang lalu ataupun 3 dasawarsa yang lalu, sebagai contohnya, kita menggunakan kertas, ya, kertas dan pena untuk menulis. Dan itu juga sebagai instrumentasi kepada perhubungan sesama manusia. Ya. Bayangkan ketika itu, sebagai contohnya, mereka yang bercinta ketika itu, okay, seusai menulis ataupun mengarang surat, jadi kertas tersebut akan ditaburkan dengan bedak, ya, ataupun disembur dengan you di toilet ataupun you di parfum, ya, minyak wangi. Sampai begitu sekali, ya, ketika itu. Dan zaman semakin lama semakin berubah. Okey, begitu juga dengan alat komunikasi seperti telefon. Kalau dahulunya kita ada pondok-pondok telefon, ya, beratur menunggu giliran untuk membuat panggilan telefon. Namun seperti mana yang kita lihat pada hari ini, segala-galanya telah bertukar dan begitu memudahkan urusan kehidupan manusia. Jadi itulah senario yang berlaku 3 dasawarsa yang lalu, dan kini kita dapat lihat media kini
Ya, segala-galanya begitu mudah. Hanya kita berperanan hanya di hujung jari sahaja. Segala-galanya akan berlaku. Ya, okey. Baiklah, begitulah dengan topik yang bakal kita bicarakan pada pagi ini, iaitu tentang kesedaran sejarah bermula di dunia maya. Ya. Apabila kita sebut tentang maya, ini mungkin fikiran kita akan terarah kepada penggunaan instrumentasi seperti internet, okey, media-media sosial yang lain seperti Twitter ataupun Facebook, ya, Instagram dan sebagainya. Ini adalah merupakan medium-medium baharu bagi tujuan untuk manusia berkomunikasi dan juga berhubung antara satu sama lain. Namun dalam hal ini, mungkin itu bergantung kepada manusia itu sendiri. Kalau 3 dasawarsa yang lalu, orang berbicara tentang kebaikan dan keburukan instrumen maya ini, khususnya internet. Ya. Namun dalam hal ini sebenarnya bergantung kepada manusia itu sendiri, sama ada dia atau mereka ini yang menjadikan instrumen tersebut itu baik ataupun sebaliknya. Ya. Namun agak menyedihkan jugalah kita lihat pada masa sekarang media-media tersebut dijadikan sebagai satu alat untuk menyebarkan sesuatu maklumat yang palsu ataupun maklumat yang tidak benar, ataupun dalam erti kata yang lain iaitu fitnah. Ya, kita memburuk-burukkan seseorang dengan memanfaatkan teknologi moden yang ada pada hari ini. Sedangkan kita boleh memanfaatkan teknologi moden yang ada pada hari ini untuk kita menyebarkan sesuatu yang baik, untuk kita menyebarkan ilmu pengetahuan daripada tidak tahu kepada tahu. Sebab apa? Sebab kita telah memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini. Mungkin dahulunya kita menggunakan kaedah ortodoks ataupun kaedah-kaedah konvensional, ataupun mungkin kita menghadiri sesuatu sesi pengajian ataupun kuliah secara fizikal. Namun pada hari ini kita dapat lihat bagaimana kita tidak mungkin atas kekangan faktor masa dan sebagainya. Jadi kita menjadikan media-media ini sebagai satu saluran, sebagai satu wahana untuk kita menimba ilmu-ilmu baru, untuk kita mendapatkan maklumat yang baru. Baiklah para penonton sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, ingin saya perkenalkan penyampai ataupun tetamu kita pada pagi ini, iaitu Dr. Norina binti Abdul Karim Zamri. Beliau adalah merupakan pensyarah dan juga fellow penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Sebelum daripada beliau menyertai Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau pernah berkhidmat sebagai tenaga pengajar dan juga penyelidik di Universiti Teknologi Mara UiTM, iaitu di kampus Alur Gajah, Cawangan Melaka dari tahun 2020 sehinggalah ke tahun 2023. Dan sebelum daripada itu, beliau pernah berkhidmat, pernah mengajar di Quest International University Ipoh pada tahun 2020 sebelum beliau berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia. Menyentuh tentang kepakaran beliau, fokus kepada kajian yang telah beliau lakukan. Kita lihat di sini kepakaran beliau lebih tertumpu kepada bidang-bidang media, ya. Benar. Okey. Dan bagaimana media sosial itu menjadi satu wahana saluran untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu sendiri. Baiklah para hadirin sekalian, bila kita melihat kepada tajuk kesedaran sejarah bermula di dunia maya, ingin kita nukilkan apakah definisi dan juga interpretasi yang boleh kita ambil daripada maksud ayat kesedaran sejarah itu bermula di dunia maya. Apakah bermaksud
fakta tentang sejarah itu disampaikan melalui media-media maya tersebut, ataupun media maya ini sebagai pengganti kepada kertas ataupun bahan-bahan fizikal yang selama ini kita dapati. Segala fakta itu boleh kita perolehi daripada kertas, daripada buku, ataupun apakah itu maksudnya media-media sosial yang kita dapati pada hari ini itu bakal menggantikan instrumen-instrumen tersebut. Terima kasih Cik Muhaimin. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan sedikit ilmu ataupun perkongsian daripada kajian saya sebelum ini. Saya memilih tajuk kesedaran sejarah bermula di dunia maya, peluang dan cabaran media baru kerana saya melihat daripada kajian saya peredaran wahana itu sendiri, iaitu internet, bagaimana evolusi itu berlaku, macam mana kesedaran sejarah terutama pada golongan muda, apa yang telah berlaku, mengapa ada naratif-naratif baru yang muncul di media baru, tapi kenapa golongan muda tidak sampai ataupun tidak minat akan sejarah. Tapi bila kita melihat di dunia maya itu sendiri, pelakuan itu berbeza. Mengapa? Jadi saya ingin berkongsi apakah peluang dan cabaran yang kita dapat lihat menerusi kesedaran sejarah ini. Pertama sekali, saya akan huraikan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kesedaran sejarah. Kesedaran sejarah ini mengikut Robert Thorpe 2014, terbentuk melalui 3 elemen, iaitu pengetahuan sejarah, sumber, bagaimana kita mendapatkan sumber tersebut, daripada buku teks, daripada guru-guru kita, ilmu, sumber-sumber yang daripada manuskrip, okey. Seterusnya, bagaimana kita membuat tafsiran sejarah tersebut. Apakah makna? Mungkin setiap orang melihat ataupun mengkaji sejarah itu menginterpretasikan mengikut fahaman diri sendiri. Seterusnya, melalui fahaman tersebut, apakah kepentingan mereka mentafsir sejarah-sejarah tersebut? Adakah agendanya? Apakah terselit apa yang agenda yang mereka ingin sampaikan? Seterusnya, ketiga, mengikut Robert Thorpe, penggunaan sejarah itu. Bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan sejarah yang diperolehi, tafsiran yang dibuat dan pembentukan identiti seterusnya, tindakan seterus untuk daripada pengetahuan yang dimiliki. Itu maksud daripada kesedaran sejarah. Kalau mengikut Rusen 2001, kesedaran sejarah termasuk operasi mental. Dia melibatkan memory. Kalau kita lihat dulu, apa sahaja yang berlaku pada zaman kita kecil, kita akan ingat sampai sekarang. Itu antara memori. Sama juga seperti sejarah. Apa yang berlaku di masa lalu akan berulang lagi di masa hadapan. That is part of the memory. Itu maksud daripada Rusen. Di mana masa yang dialami dalam bentuk ingatan digunakan sebagai alat orientasi dalam kehidupan seharian. Saya ingin berkongsi dengan penonton dan semua yang melihat sekarang. Kajian-kajian lepas telah menunjukkan mata pelajaran sejarah kurang popular di kalangan anak muda. Ini adalah kajian terbaru daripada Abdul Talib 2019. Ini juga disokong oleh Ujang Muhammad Arifin dan Ayub pada 2014. Mereka menggunakan kaedah analisis regresi logistik terhadap 500 sampel daripada 8 negeri di Malaysia. Dan daripada itu, analisis menunjukkan tahap kesedaran belia iaitu orang-orang muda masih rendah. Patriotisme itu kurang. Tapi kenapa di media sosial banyak berlaku perbincangan ini? Okey. Ini juga disokong dengan skor patriotisme yang rendah dalam indeks belia pada 2015. Subjek-subjek sejarah semakin ataupun kurang diminati. Namun demikian, kajian daripada Rosenweg mendapati media baharu seperti Wikipedia. Saya tahu semua orang pernah merujuk pada Wikipedia. Kenapa? Wikipedia kita boleh edit. Sesiapa saja boleh edit. Informasi di Wikipedia kita boleh edit. Dan ini, beliau berkata, telah mencabar ahli sejarah untuk memikirkan semula cara mempersembahkan sejarah itu.
Kita rasa di Wikipedia itu fakta. Tapi sesiapa saja boleh edit pada bila-bila masa. Bagaimana kesahihan itu? Okey, seterusnya kajian yang dibuat oleh saya di Sarawak pada tahun 2017 ada sedikit perubahan yang mendedahkan bahawa golongan muda di Sarawak ambil cakna tentang perubahan sejarah mereka. Kebanyakan golongan muda ini mahukan perubahan naratif dalam buku teks di sekolah-sekolah. Jadi sebab itu mungkin banyak saya lihat video-video, blog-blog mencabar naratif kebangsaan, iaitu bagaimana sejarah ini dipamerkan. Okey, saya ingin kongsikan daripada Marsha McLuhan. Kalau semua mungkin pernah mendengar tentang Global Village ataupun fenomena berkaitan Global Village, iaitu the Global Village is a place of very adverse interfaces and very abrasive situation. Di mana kita sekarang ini, media telah memberi ruang yang besar tanpa batasan. Di mana satu platform semua manusia boleh berkongsi apa sahaja. Itu maksudnya Global Village. Dalam satu kampung, semua boleh berkongsi maklumat yang sama pada waktu yang sama. Okey, daripada maksud konsep historical consciousness, kesedaran sejarah, saya ingin mengaitkan pula dengan media. Bagaimana media mempamerkan sejarah itu. Bagaimana rakyat, penonton melihat. Representasi media adalah sesuatu yang dibina sebenarnya secara sengaja atau tidak sengaja serta mempunyai tujuan. Agak terkejut di situ kerana apa yang kita tengok kat media, kita tonton TikTok, kita tengok dekat YouTube, sebenarnya telah dirancang. Ada agendanya. Kenapa dipamerkan seperti itu? Kuasa. Ini benda yang penting sebenarnya. Bila ada yang memegang media, bila ada yang ada kuasanya, mereka adalah orang yang kuat. Kuasa sentiasa tersemat dalam representasi media dan seterusnya representasi media sering menghasilkan hubungan kuasa. Dia berbalik, Cik Min. Jadi, saya nak tanya Cik Min. Cik Min pernah tak post ataupun membuat ciapan di media-media sosial? Adakah dia bersebab ataupun secara suka-suka? Selalunya bersebab lah. Selalu bersebab. Jadi, betul tak? Apa sahaja yang kita nak siarkan di media, ada agenda je. Antara secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi itu boleh kita katakan berbalik semula seperti mana yang saya katakan tadi. Itu bergantung kepada individu, maka jika baik tujuannya maka baiklah. Jadi kalau negatif tujuan dia, maka penyampaian isi kandungannya pun disampaikan. Maksudnya tujuannya dengan tujuan untuk yang apa? Tujuannya untuk apa? Ya, betul. Jadi di sini representasi media dan sejarah berbalik pada realiti. Okey, media seringkali mengecualikan realiti. Apa yang kita tengok seperti drama-drama pukul 7. Realiti itu tidak ada. Jika mana mereka mencipta realiti seperti itu, ada megah hoarding, orang ni kaya pakai kereta begini, itulah realiti yang mereka ingin tunjukkan. Tapi realiti di kehidupan sebenar bukanlah begitu. Sama juga dengan sejarah. Apa yang kita tonton, filem-filem, drama-drama adalah daripada agenda mereka sendiri. Mereka ingin pertontonkan berdasarkan apa daripada fahaman mereka. Kita relate balik dengan historical consciousness, kesedaran sejarah. Apa yang mereka alami, memori itu sendiri, dia paparkan semula. Mungkin dari segi dimensi yang lain. Ya. Mungkin tujuan, sebagai contohnya, kalau kita lihat drama-drama ataupun sitcom yang dipaparkan di
di televisyen kan. Tapi itu bukankah itu menggambarkan salah satu daripada kehidupan masyarakat itu sendiri. Mungkin kita bicara itu mungkin dalam dimensi yang lain lah, bukan dalam dimensi tentang sejarah. Ya, betul. Jadi maknanya dalam kes ini, apakah memang ada maksud saya, apakah bila kita menceritakan sesuatu yang realiti yang sememangnya berlaku dalam masyarakat, apakah itu akan berlaku, maksudnya ada pada pandangan doktor, apakah itu memberikan interpretasi yang tidak baik kepada masyarakat itu sendiri, ataupun dengan tujuan untuk memberi pengajaran kepada masyarakat melalui media tadi? Okey. Soalannya di sini, apakah tujuan mereka menghasilkan? Okey. Mungkin Cik Min cakap tadi, itu adalah realiti kehidupan sebenar. Kalau dia paparkan seperti mana yang realiti, tidak mengapa. Tapi kalau diolah semula, mengapa? Macam Cik Min cakap, mungkin sebagai salah satu pengajaran. Okey, itu adalah motif ataupun dia punya nawaitu yang baik. Tapi kalau sebaliknya, hanya bergantung, berbalik semula tanggungjawab individu itu. Okey. Seterusnya saya ingin kongsikan Stuart Hall. Okey, beliau berkata berkenaan dengan realiti tadi, saya kaitkan, mempelajari representasi media bukan sekadar melihat dengan mata kasar sama ada ia palsu atau merupakan salah gambaran, tetapi hakikatnya ia adalah kenyataan, pengalaman yang direalisasikan oleh media itu sendiri. Itu maksudnya, media boleh menginterpret berdasarkan apa yang mereka mahu, bukan berdasarkan apa yang rakyat mahu. Sebab tu bila orang yang memegang media, mereka ada kuasa. Okey, media dikatakan sebagai salah satu kuasa atau institusi paling berkuasa dan berpengaruh dalam membentuk nilai dan sikap masyarakat dalam tamadun moden kita. Mungkin dulu kita ada media arus perdana, tapi kita ada media alternatif. Bagaimana kita nak mengawal dengan berbagai-bagai info yang kita dapati sekarang? Bagaimana kita nak tahu kesahihannya? Agak susah. Tapi dia agak menarik sebenarnya. Okey, seterusnya saya ingin mengaitkan, tadi kita berbincang mengenai konsep representasi sejarah itu dan bagaimana kesan media terhadap representasi ini. Representasi yang dilakukan oleh media mempunyai kuasa membentuk kepercayaan. Kita percaya apa saja yang kita lihat di media, kita mudah percaya. Itulah realitinya. Itulah benda yang sebenarnya berlaku. Tapi sebenarnya kita tidak tahu adakah itu benar. Kita pun, itu hanyalah gambaran. Okey. Media mewujudkan pemahaman tertentu tentang bagaimana dunia ini berfungsi dan mengapa ia berfungsi seperti mana yang mereka ingin gambarkan. Itu kita kena ingat. Okey, ini daripada Branston Stafford. Okey, media memberi kita cara untuk membayangkan identiti. Jangan lupa, apa yang kita lihat sebenarnya dia membentuk identiti sesebuah individu itu dan kumpulan yang tentu, dan boleh mendatangkan kesan secara nyata terhadap bagaimana orang yang mengalami dunia dan bagaimana mereka dilihat. Media sebenarnya adalah kuasa yang sangat besar. Bukan saja dari segi membentuk minda kita, identiti, jati diri, perwatakan, bagaimana kita nak membawa diri ke masa hadapan, dan apa tindak tanduk yang dilakukan sebenarnya daripada media itu sendiri. Bagaimana dia membentuk kita. Ya. Besar pengaruh dia. Ya. Nampak macam dia hiburan, hana-hana macam tu je. Tidak. Sebenarnya tanpa sedar dia sebenarnya memberikan implikasi kepada sahsiah seseorang. Seseorang itu. Kalau dulu kita hanya percaya apa yang di media arus perdana, kalau pukul 9 itu cerita satu Malaysia pun tengok, satu dunia pun tengok benda itu. Tapi sekarang kalau kita tengok pukul 8, ada dengan pegang telefon, ada tengok benda lain. Jadi benda itu telah berubah. Pemikiran manusia pun berubah. Berbagai alternatif telah muncul. Tidak seperti dahulu. Hanya satu benda
disampaikan dan semua bulat-bulat akan percaya. Itu yang media dahulu, tapi media sekarang dah berbeza. Okey, saya akan kongsikan apa yang berlaku dalam representasi sejarah Malaysia dalam media. Sejarah sesebuah negara memainkan peranan amat penting dalam pembentukan identiti dan perpaduan. Sejarah sebenarnya menentukan siapa kita. Kita dari mana? Kita di mana? Siapakah kita? Okey, di Malaysia sendiri, sejarah telah diwakili dalam pelbagai bentuk. Kita dapat lihat muzium. Setiap muzium ada naratif-naratif mereka masing-masing. Brosur-brosur yang ditampal, buku-buku teks, setiap mungkin beberapa tahun akan berubah. Silibus ni, bagaimana? Penceritaan pun berubah. Dan filem-filem. Mungkin filem yang sama tajuk, tapi pengolahan tu berbeza-beza. Itu maksudnya representasi. Berdasarkan apa yang mereka mahukan, pengolahan itu. Kajian daripada Rosalina 2016 pada contohnya di sini, dia melihat kepentingan mitos cyber. Bagaimana topik hang tuah telah membawa perbincangan yang sangat besar di ruang cyber. Daripada sini kita dapat lihat ada yang mendakwa hang tuah itu adalah daripada keturunan Cina. Jadi banyak perdebatan. Ada yang kata ini bukan, ini betul, bergaduh-gaduh di sosial media. Kemudian ada yang kata begini begitu. Jadi bagaimana kita nak mengesahkan fakta itu? Walaupun tadi kita kata kesedaran sejarah itu sangat rendah di kalangan golongan muda, tetapi bila melibatkan hal-hal yang begini, fenomena sebegini, trend itu naik. Ramai akan membuat siapan, terus dia akan komen, retweet, share, benda-benda sebegini. Kita nampak menarik minat. Okey, saya bukanlah sejarawan, tapi berdasarkan daripada pemahaman ataupun daripada apa yang saya baca, Malaysia tidak mempunyai sejarah rasmi negara. Ini daripada Ahmad Adam sendiri, beliau kata. Namun representasi sejarah yang ada seringkali hanya mewakili sebahagian daripada saga sejarah itu sendiri. Dan terdapat desas-desus yang menyatakan buku teks terkini sejarah tidak lengkap dan kekurangan fakta. Itu daripada kajian negara 2021. Mungkin beliau melihat perubahan silibus-silibus itu sendiri. Mengapa setengah fakta itu tidak dimasukkan? Apakah sebabnya? Okay, daripada itu juga ada perbincangan di media, di social media. Ada yang ingin membentuk satu gagasan ataupun ada yang ingin membentuk satu kumpulan mencari kebenaran. Di manakah kebenaran sesuatu sejarah itu? Mereka ingin membentuk penulisan naratif yang baru. Dari sudut filem pula, filem dan televisyen memainkan peranan dalam menyampaikan representasi sejarah kepada masyarakat awam. Contoh filem-filem yang kita dah lihat, Cik Min pernah tengok filem apa? Sejarah? Filem sejarah. Mak Kilau. Baru Mak Kilau lah. Terbaru Mak Kilau. Kalau yang lama-lama tu Kek Kepung. Sarjan Hasan. Itu yang sentiasa kita bermain-main di fikiran kita, betul? Yeah. Tapi yang terbaru Mak Kilau mencetuskan fenomena. Kenapa saya kata mencetuskan fenomena? Sebab dia mencipta cabaran dan peluang media baharu di sini. Kesedaran sejarah itu meningkat. Okey, sebelum kita masuk kepada Mak Kilau, saya ingin nak share sikit berkenaan peranan internet dan masyarakat moden. Kita tahu internet telah merubah cara pemikiran kita, kehidupan kita, tapi dia juga merubah segala-galanya. Untuk pengetahuan semua, okey, daripada survey ataupun kajian laporan survey penggunaan dan capaian ICT, individu dan isi rumah 23 menunjukkan peningkatan. Rakyat Malaysia telah menggunakan internet, perkhidmatan ICT yang meningkat. Jadi di sini semua isi rumah ada internet. Semua isi rumah ada gadget-gadget, device-device. Even yang kecil-kecil pun ada telefon.
Zaman sudah berubah. Pengaruh media baru terhadap kesedaran sejarah. Isu terkini, penggunaan media sosial dan blog. Kalau kita lihat, banyak blog-blog, banyak juga TikTok, video-video yang cuba mencabar naratif kebangsaan itu sendiri. Banyak. Contoh, beberapa blog sejarah telah menjadi platform untuk rakyat Malaysia membincangkan dan juga mengkritik apa yang ada di buku teks dan apa yang ada di muzium-muzium itu sendiri. Apa yang cuba mereka lakukan? Contoh saya boleh kongsikan, ini antara blog-blog yang melihat naratif sejarah itu dari sudut berbeza. Contoh daripada Michael Chick, Contesting Malayness. Dia melawan apa itu hak orang Melayu. Dari segi itu. Dan seterusnya dari ini, benarkan nama asal tanah Melayu ialah Bacin atau tanah Cina. Dia dakwa supaya tanah Melayu ni asal daripada tanah Cina. Tapi fakta-fakta itu kita kena tengok kesahihan itu. Betapa media ini telah membeli satu ruang pada mereka secara tanpa batasan. Mereka tidak takut. Ini antara Facebook group yang ada di Facebook. Mereka menceritakan tentang kisah-kisah sejarah Melayu. Okey, Melaka dulu-dulu, apa yang berkaitan dengan memori pada zaman dulu, apa mereka buat. Jadi ini sebenarnya part of yang kita bincangkan sebelum tadi, Rusen. Memori itu akan membentuk sejarah di masa depan dan terkini. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada perbincangan luar daripada kelas, luar daripada yang kita tahu pengetahuan sejarah yang sangat rendah. Tapi di sini kita tengok berapa ramai yang join group itu, yang like, yang share, sangat berbeza. Ini antara projek-projek yang mereka lakukan secara maya. Inclusive Malaysian History Project. Mereka mencari fakta-fakta dan cuba mengubah sejarah Malaysia. Apa yang kita tahu, tapi yang tidak tahu ada di sini. Yang fakta berlainan daripada itu ada di sini. Jadi, ada kalanya kita dapat lihat kadang-kadang dalam, terutamanya macam Facebook. Kadang-kadang pemilik akaun tertentu, mereka memuat turun contohnya dua situasi yang berbeza. Sebagai contohnya, Kuala Lumpur pada zaman 1900 dan Kuala Lumpur pada tahun semasa tahun 2024. Itu boleh kita katakan sebagai inisiatif pemilik akaun itu sendiri, memanfaatkan teknologi moden ini, teknologi yang ada pada hari ini untuk berkongsi maklumat tentang apa, ataupun dalam kata lain dalam topik sejarah itu sendiri, inisiatif. Itu inisiatif yang sebenarnya boleh kita kata motifnya bagus. Tapi kalau melibatkan motif yang berlainan, yang kita tidak tahu akan mencetus perbincangan itu sendiri. Ini antara blog-blog yang sentiasa memberi kesedaran sejarah kepada orang ramai. Mungkin setiap bulan, kalau setiap beberapa minggu mereka akan muat naik beberapa artikel berkaitan sejarah. Ini saya kata mencabar naratif sejarah kita. Kalau kita tengok daripada video YouTube, Melayu pun pendatang. Jadi benda-benda ini seharusnya saya lihat dia akan mencetus perdebatan. Kenapa? Mengapa Sabah, Sarawak keluar Malaysia? Kita dah tahu Sabah dan Sarawak adalah Malaysia. Tapi kenapa benda-benda gini akan menjadi perdebatan yang akan meruntuhkan perkauman di Malaysia, identiti rakyat Malaysia? Ini antara naratif-naratif yang akan menggugat. Ini bukan sekadar perdebatan sebenarnya, Doktor, ya? Ini seolah-olah seperti suatu provokasi sebenarnya. Ya, provokasi sebenarnya. Kalau lihat komen, kalau saya scroll bawah, tapi sebab saya tak boleh, saya screenshot. Macam-macam kecaman komen yang ada. Justru pada pandangan Doktor lah,
apakah wajar pihak kerajaan mengawal sebenarnya? Itu sebenarnya MCMC. Tapi sebab kita di bawah artikel 10 kebebasan bersuara, kalau kita tiada kebebasan suara, tidak adalah media alternatif itu sendiri. Tapi untuk memberi ruang kepada ruang-ruang untuk kita bersuara, muncul pula naratif-naratif seperti ini. Ya. Okey. Untuk seterusnya, saya ada buat sedikit pilot study lah berkenaan mat kilau. Kalau kita tengok fenomena mat kilau itu sendiri, filem ini telah ditayangkan pada tahun 2022. Dan rentetan daripada itu banyak sangat fenomenanya. Antaranya daripada tanjak. Kalau dulu orang tak berminat nak pakai tanjak. Sanggup cari tanjak tu nak pergi tengok wayang. Sampai ada yang komen, kok ia pun nak tengok mat kilau tak payah pakai tanjak, halang dah. Banyak komen-komen. Dan untuk pengetahuan semua, Pulau Tawau ni dekat dengan kampung saya di Kuala Lipis. Tiba-tiba menjadi tempat popular. Ramai nak tengok kat mana mat kilau tu. Tanah perkuburan dia. Di mana itu mat kilau. Sanggup ke jerantut daripada... Maknanya susulan daripada tayangan filem mat kilau ini telah bangkit satu fenomena baru. Fenomena baru. Ya? Ya. Nampak di situ. Itu yang kita lihat daripada di TikTok, video-video. Kalau saya buat satu kajian daripada Twitter itu sendiri, hashtag mat kilau meningkat daripada tahun yang dia keluarkan filem itu, Mei, Jun, Julai. Tapi menurun dan meningkat semula. Ini dikatakan kesedaran sejarah yang sementara. Dia tidak sekata sampai ke hujung tahun. Hanya pada bulan yang filem itu dikeluarkan. Sama juga dengan bulan-bulan patriotik. Bulan Ogos. Bulan tersebut saja. Dan seterusnya menurun. Itu untuk trend-trend lah kesedaran sejarah. Kalau berbalik kepada kajian saya di 2017, yang saya katakan orang muda di Sarawak, mereka sangat cakna tentang sejarah mereka. Jadi mereka minta, do you agree that history of Malaysia need to be revised? Yes, mereka mahukan perubahan. Perubahan dalam buku teks. Mengapa ini terjadi? Mengapa mereka mahukan perubahan baru? Dan dari segi kesedaran sejarah itu, do you agree that history of Malaysia need to be revised? Yes, mereka mahukan. Dan do you agree that 16 September itu significant to Malaysia? Yes, mereka mahukan itu. Mereka mahu dikenali. Mereka mahu sejarah mereka dimasukkan juga. Sebagai yang kita tahu, Sabah Sarawak juga Malaysia. Tapi mengapa naratif Sabah Sarawak itu bukan sebahagian daripada Malaysia? Saya sendiri pun sebagai bekas guru sejarah juga dahulu mengajar sejarah, dan juga yalah, maksudnya sejarah tu antara subjek kegemaran saya. Memang saya dapati kalau dalam silibus mata pelajaran sejarah ni dimulakan dengan sejarah kehebatan Melaka. Kenapa penyusunan dia begitu? Ya. Jadi mungkin ada kewajarannya di sini. Kenapa anak-anak muda di Sarawak berkehendakkan supaya ada perubahan pada sukatan mata pelajaran sejarah. Yang mana mereka berkehendakkan supaya sejarah Sarawak itu juga menjadi salah satu agenda di situ. Kepada yang menyumbang kepada kewujudan ataupun ialah maksudnya kewujudan Malaysia itu sendiri. Ya. Tidak hanya 60% di sebenarnya 40% Sabah Sarawak. Mungkin itu. Mungkin kajian seterusnya kita boleh buat untuk melihat kenapa, bagaimana dan apakah harapan mereka. Okey, berbalik kepada media alternatif. Kita tahu media alternatif ni sangat banyak tumbuh bak cendawan selepas reformasi 1998.
terlampau banyak. Jadi daripada situ dia akan mendedahkan sesuatu fakta yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Jadi bagaimana kita nak menentukan kesahihannya? Kita boleh membaca, kita boleh tafsir macam kita daripada Robert Top tu, kita boleh tafsir. Bagaimana kita nak menyampaikan, merepresentasikan. Menurut kajian daripada Izzuddin Muhammad Sani 2014, walaupun media sosial menyediakan platform untuk perbahasan terbuka, ia juga boleh menjadi saluran untuk penyebaran maklumat palsu dan propaganda. Itu saya kata, bagaimana kita nak tahu antara maklumat itu sahih atau maklumat itu dibuat-buat, palsu. Dan kajian Lim 2016, beliau menegaskan platform media sosial menyediakan ruang untuk wacana alternatif yang mencabar naratif rasmi kerajaan. Tapi saya kaitkan jugalah dengan sejarah. Itu juga berlaku. Bukan naratif berkenaan politik, tapi terkait juga dengan sejarah. Namun, kepentingan media alternatif dalam menyediakan arbitrasi alternatif pada naratif sejarah tidak boleh diketepikan dan media telah memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman. Ini yang kita tengok RTM masih lagi dengan wacana mereka sendiri. Wahana yang mereka yang ingin sampaikan adalah membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu, rakyat Malaysia yang patriotisme. Itu yang mereka masih lagi pegang teguh. Itulah peranan mereka. Jadi untuk rumusan, saya ingin menegaskan media baru telah menjadi medium untuk orang ramai menerbitkan. Even saya, Cik Min atau siapa saja yang punya akaun media sosial boleh sewenang-wenangnya menyebarkan versi-versi sejarah yang mereka mahukan kepada orang ramai. Dan media baru juga telah membuka dimensi baru kepada tanggungjawab sejarah. Berbalik kepada tanggungjawab kita, apa yang kita ingin sampaikan. Dan itu mewujudkan anggapan kesedaran media baru terhadap peranan kita panggil sebagai public historian. Kita boleh menyampaikan, macam Cik Min kata tadi, dia buat gambar Kuala Lumpur tahun 1980. Dan perbezaan gambar Kuala Lumpur pada tahun kini. Itu sebenarnya peranan public historian. Dia ingin menyampaikan maklumat. Itu antara motif yang baik. Tapi bagaimana pula kalau yang ingin mencabar naratif itu? Jadi saya akhiri dengan satu petikan daripada Sword Hall. The meaning of things is not fixed. Makna sesuatu itu tidak termaktub, but it is continually being renegotiated through the process of representation and discourse. Sebab tu kita tahu apa sahaja di media, apa sahaja yang kita lihat sebenarnya telah digambarkan, direpresentasikan dan mempunyai makna dan agenda. Sekian untuk kali ini. Okey, Doktor. Jadi dalam hal ini jadi sememangnya ini sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya. Bagaimana kita dapat memastikan sesuatu informasi yang disampaikan melalui media-media baru ini, apakah ianya memang sememangnya fakta ataupun terdapat unsur-unsur mitos. Okey. Untuk itu kita berbalik kepada sumber utama dan juga persilangan. Kita kena recheck balik dari mana sumber itu datang. Bagaimana kita tahu benda itu mitos. Dan juga kita rujuk kepada pakar-pakar. Jangan kita percaya bulat-bulat itu dan kita terus klik, share, retweet, send. Jadi maknanya para sejarawan harus berperanan sama juga. Ya? Di samping maksudnya dalam seiring dengan ledakan teknologi pada hari ini, para sejarawan kena berperanan sama untuk memastikan kesahihan fakta-fakta yang disampaikan. Walaupun benda tu disampaikan oleh macam yang doktor katakan tadi, public historian. Yes. Okay? Mungkin juga dia berniat baik. Cuma kita khawatirkan presentasi maklumat yang dipaparkan itu ada sedikit tidak benar ataupun ada sedikit kepalsuan di situ. Maka sejarawanlah seharusnya untuk berperanan. Peranan. Ya? Benar.
seiring dengan ledakan teknologi yang kita boleh dapati pada hari ini. Okey. Jadi berbalik kepada soal soal minat tadi, Doktor. Saya nampak di sini mungkin 3 dasawarsa yang lalu. Okey. Kalau bergantung melihat pengalaman saya sendiri. Okay, saya pernah menjadi guru. Bagaimana bila mengajar mata pelajaran sejarah itu sebenarnya agak mencabar juga. Cabarannya adalah bagaimana untuk meraih minat anak-anak murid, anak-anak didik untuk suka dengan mata pelajaran sejarah. Okay? Dan ketika itu dengan keadaan tidak ada bantuan teknologi yang ada pada hari ini, kita terpaksa melakukan penyampaian dalam bentuk penceritaan. Dengan gaya, dengan mimik muka semata-mata untuk menarik minat anak-anak murid untuk minat dengan mata pelajaran sejarah, ya. Dan tanpa disangka pada hari ini dengan adanya media-media baharu dan sememangnya ialah maksudnya dalam erti kata dengan kombinasi antara sejarah itu sendiri dengan dengan teknologi yang ada pada hari ini sebenarnya mampu untuk menarik minat. Mampu. Kalau kita tengok dia tercetusnya trend itu, walaupun kita tengok trend itu sementara, tapi kita boleh sambung lagi, kita boleh pupuk lagi kesedaran itu untuk berpanjangnya. Okey. Setakat ni, Doktor, ada tak kajian-kajian ataupun maksudnya dapatan-dapatan yang boleh kita perolehi menunjukkan trend pelajar-pelajar sekolah ataupun anak-anak muda pada zaman sekarang memperlihatkan kecenderungan mereka terhadap sejarah, ataupun mungkin dalam arti kata lain apakah maksud tadi peranan media itu sendiri membolehkan membantu untuk meningkatkan sifat patriotik, rasa patriotik pada maksudnya di kalangan anak-anak muda itu. Anak-anak muda. Kalau di peringkat sekolah saya tidak tahu, mungkin guru-guru sekolah kalau saya tengok ada yang dah kreatif. Dia menggunakan teknologi, semua itu. Tapi kalau untuk golongan pelajar-pelajar universiti, mereka dah mahir menggunakan media sosial, TikTok. Jadi mungkin kesedaran itu lebih tinggi berbanding anak-anak di sekolah rendah. Jadi sekarang kita tengok ada VR, ada AR, benda-benda itu menarik minat pelajar. Itu antara benda-benda saya rasa elemen yang boleh ditambah baik dalam pengajaran sejarah itu sendirilah. Selain daripada kita, macam Cik Min pernah buat penceritaan lakonan semula. Kalau kita tengok yang fenomena Mak Kila pun, anak-anak semua pakai bertanjak, bersilat. Semangat itu ada, tapi dia hanya sementara. Bermusim. Jadi sebenarnya ini pun sebenarnya satu cabaran juga sebenarnya. Macam mana kita untuk mengekalkan patriotism itu maksudnya berkekalan sehingga selama-lamanya. Bagaimana? Tidak hanya bersifat, maksudnya bila hanya bermusim saja. Itu yang kita melihat viral fenomena itu hanya sementara. Okey. Jadi nampaknya memang apakah sejarawan yang kena sentiasa berperanan ataupun pengamal-pengamal media ini juga ataupun penerbit-penerbit filem kena sentiasa menghasilkan naratif-naratif yang berkaitan dengan sejarah. Itu yang sepatutnya kena ada kerjasama dari semua pihak. Untuk menentukan fakta, kesahihan, kena rujuk sejarawan, dan pakar-pakar pengamal-pengamal media harus juga memainkan peranan representasi itu. Maksudnya mereka kena sebagai contohnya produser filem, maksudnya selepas ini kena kerap untuk menghasilkan karya-karya filem yang berteraskan sejarah dan juga patriotik. Bukan hanya tertumpu pada bulan kemerdekaan. Okay. Sebenarnya kita agak rasa apa, Doktor? Kita
nak rasa ketinggalan mungkin tidak, tapi kita agak terkesan sebenarnya jika kita bandingkan dengan rasa patriotik yang ditonjolkan oleh saudara-saudara kita di seberang. Di Indonesia khususnya, ya. Amat berbeza. Bagaimana mereka, maksudnya, yalah, kalau kita pergi ke Indonesia, kadang-kadang kita boleh lihat sendiri sifat patriotik mereka itu sendiri pada negara. Kesatuan. Ya. Okey. Kadang-kadang kita rasa malu sebenarnya sebagai rakyat Malaysia. Cuma bila ada fenomena yang beginilah, maksudnya bila ada filem ataupun yalah, lain-lain ejen media itu sendiri yang bila mempamerkan ataupun menayangkan sesuatu yang menampilkan unsur-unsur sejarah, barulah jadi rasa patriotik itu ada, jati diri sebagai rakyat Malaysia itu ada. Jadi tidak berkekalan seperti mana yang dipaparkan, yang ditonjolkan oleh rakyat Malaysia. Benar. Ya? Di sini kita ada satu soalan, nampak ni. Okey. Soalan tersebut ditanya oleh saudari yang mana? Oh, ada banyak soalannya. Itulah, ada banyak soalan. Okey, saudara Muhammad Syakir Muhammad Yusof. Bagaimanakah kita nak menggalakkan perbincangan mengenai pandangan berkenaan sejarah dengan lebih bersifat open-minded? Seringkali apabila ada orang berkongsi berkenaan penemuan atau artikel sejarah, terus seseorang itu mahukan sejarah negara terus dibuang dan digantikan dengan versi baru yang terkini. Dan orang lain yang terus mengecop orang tersebut seorang yang anti-patriotik dan sebagainya. Okey. Untuk Muhammad Syakir, saya sentiasa melihat benda-benda seperti itu. Banyak perkongsian naratif-naratif yang baru. Bagaimana kita nak menentukan kesahihan tersebut. Bukan bermakna kita boleh buang yang lama. Kita perlu mungkin, macam saya cakap tadi, kita perlu melakukan maklumat itu secara penyebaran bersilang. Dan juga perlu merujuk kepada pakar-pakar sejarah. Mereka lebih mengetahui mengapa. Dan mungkin fakta-fakta baru ini datangnya dari mana. Bagaimana kita nak menentukan. Tidak sewenang-wenang yang kita boleh membuang yang dahulu dan menggantikan yang baru. Mungkin kita boleh tambah baik. Itu yang seharusnya. Bukan kita buang dan lupakan. Okey, seterusnya soalan oleh saudari Nur Syakila alias. Okey. Media sepatutnya memainkan peranan yang besar dan penting dalam menyampaikan berita yang benar dan sahih. Ya. Tetapi sekarang ini banyak platform media menyampaikan berita atau sesuatu perkara yang kita sendiri tidak pasti sama ada sahih atau tidak. Ini akan membuatkan kita sendiri, terutamanya generasi muda sekarang, tidak boleh hendak membezakan sama ada ianya benar ataupun tidak. Saya yakin yang mana generasi sekarang lebih percaya kepada berita yang tidak benar berbanding kesahihan berita itu sendiri, yang mana ia akan menimbulkan kekecohan di kalangan masyarakat kita. Seperti yang kita sedia maklum, kadang-kadang media atau sesetengah platform itu sendiri sengaja memutaberlitkan sesuatu cerita atau fakta. Generasi sekarang kita ambil maklum mereka kurang pengetahuan tentang sejarah negara kita. Mereka lebih mendengar cerita atau fakta tanpa asal usul periksa kesahihan sejarah itu sendiri. Apakah pandangan doktor berkenaan ini? Apakah peranan Kementerian Komunikasi ataupun MCMC, maksudnya kementerian jugalah, dalam menangani isu tersebut? Okey. Bagi pandangan saya, memang benar manusia sebenarnya agak berminat tentang benda-benda yang cantik, benda-benda yang viral. Seperti kita memang suka benda-benda seperti itu. Tetapi harus diingatkan juga MCMC juga memainkan peranan dari segi menapis segala maklumat. Tapi kita jangan lupa artikel 10 iaitu kebebasan bersuara. Ini membataskan sebenarnya bagaimana kita nak melihat sesuatu fakta itu sahih atau tidak sahih. Berbalik kepada itu, ia bergantung kepada tanggungjawab individu. Tanggungjawab individu.
Bagaimana kita sendiri Ya. menentukan? Ini berbalik semula kepada apa yang kita katakan tadi Ya. kan. Jika seseorang itu nawaitu dia baik, Nawaitunya. maka baiklah Ya. tujuannya ataupun persembahannya. Maka jika sebaliknya, maka sebaliklah Ya. persembahannya itu. Sebab kalau kita bergantung kepada kementerian, kerajaan, tapi individu itu sendiri tidak melaksanakan tanggungjawab, tiada apa yang kita boleh bantu sebenarnya. Dia berbalik kepada individu sebenarnya. Sebab media, social media kita tak boleh kawal. Kita dah ada ChatGPT 4, lepas ni 5. Bagaimana kita nak kawal benda itu? Kita manusia, saya rasa kita lagi bijak. Tanggungjawab itu datang pada kita sendiri. Apakah pandangan doktor, maksudnya untuk mengawal isu-isu berkenaan, pihak kerajaan sebenarnya kena mengambil peranan yang tegas atau macam mana tu pada pandangan doktor? Ni hanya sekadar pandangan sahaja. Kalau pandangan saya, kalau kita tegas macam zaman-zaman dahulu, kita kejap-kejap kita gam itu, gam ini. Jadi minda kita tertutup. Tapi dengan adanya kebebasan bersuara, setiap orang ada pandangan mereka sendiri. Jadi dia pun start posting, share, menulis di laman-laman web semua. Tapi bagaimana penerimaan orang ramai? Bagaimana dia nak tahu adakah fakta itu sahih ataupun dia buat-buat? Itu saya kata dia berbalik kepada sendiri. Bagaimana kita nak mengesahkannya? Jangan percaya bulat-bulat. Sebab setiap manusia dia ada agenda. Kenapa dia berbuat sedemikian? Kenapa hari ni tiba saya ambil gambar? Dah lama saya tak ambil gambar, tiba-tiba saya ambil gambar. Saya post. Kenapa? Dia ada agenda sebenarnya. Jadi kita tak boleh kawal. Kalau kita kawal, kecillah minda kita. Kita duduk dalam tempurung. Tapi kalau kita beri kebebasan, dia kena ada limitation. Bagaimana pengawalan itu? Apakah guideline dia? Peraturan yang perlu kita ikuti. Maknanya di sini doktor, apakah kita, maksudnya kita bukan di kalangan sejarawan. Ya, bukan. Jadi maknanya kita perlu ada asas yang kukuh Ya. ataupun the strong basic, terutamanya dari segi sumber-sumber tentang sesuatu sejarah melalui pembacaan daripada, maksudnya pembacaan buku-buku sejarah ataupun bahan sejarah yang reliable, Ya. yang kita boleh harapkan, yang benar, ya? Sumber utama, pertama, kita kena ada strong basic. Basic yang kukuh. Okey. Kita kena rujukan yang utama. Dan kedua, kita kena ada fahaman literasi media. Iaitu kita kena tahu kenapa ini media buat begini, kenapa itu. Jadi bila kita ada dua konsep pemahaman ini, insya-Allah rasanya kita tidak akan terpesong. Ini satu lagi soalan ni oleh saudari Farhanah Mat Isa. Jika sejarah dalam buku teks boleh disangkal oleh media alternatif, jadi sumber mana yang boleh dipercayai? Okey. Ini yang ada perdebatan antara sejarawan. Jadi saya tak nak masuk ke bahagian ini. Ya. Kalau mengikut ini, mereka dalam proses sebenarnya. Sebab dengan ledakan yang ada informasi di media sosial, mereka tengah cuba untuk menambah baik. Jadi sebab itu tadi saya ada share kan, ada satu grup Facebook, mereka tengah membina, merungkai dan membuat satu naratif baharu. Itu sebenarnya dianggotai oleh sejarawan itu sendiri kalau tengok dalam grup itu. Okey. Mungkin tadi soalan tadi itu mungkin yang menanya itu ialah mana tidak mendapat sumber yang tepat. Jadi mungkin soalan itu ditanyakan tadi. Ya, ini pula soalan berkenaan dengan arca Buddha. Arca Buddha. Ini bukan bidang saya, tapi kalau saya rasa penyedia Atma tidak terlibat sebab ini bukan daripada Atma sendiri. Ya. Okey, satu lagi doktor. Kalau tadi yang doktor katakan tadi fenomena yang terhasil susulan daripada tayangan filem Mat Kilau tadi, yang mana merujuk kepada penggunaan tanda hashtag Mat Kilau
Okey. Dalam kes ini, apakah itu memang suatu manifestasi kepada peningkatan kesedaran tentang sejarah ataupun hanya sekadar minat semata-mata? Sebab penghasilan filem tersebut berdasarkan kepada sejarah yang sebenarnya mampu untuk menarik minat orang yang menonton tersebut. Tetapi ialah sama ada itu boleh maksudnya dalam erti kata hanya sekadar minat kepada filem berkenaan ataupun memang filem tersebut telah mendorong penonton untuk menzahirkan rasa kecintaan kepada maksudnya kepada sejarah negara itu sendiri. Okay. Kalau saya teliti komen-komen di sosial media berkenaan dengan trend hashtag Mak Kilau ni, tercetusnya filem Mak Kilau tu, rakyat ataupun mungkin pengguna-pengguna sosial media kerap mencari fakta-fakta sejarah berkenaan Mak Kilau. Ya. Mereka akan cari gambar-gambar lama, fakta-fakta Mak Kilau yang dulu dan mereka akan share and repost. Mereka berminat tentang Mak Kilau, tapi mungkin itu antara satu cabang dalam sejarah. Dan seterusnya ada pula figur-figura yang lain seperti Datuk Bahaman. Bermula dari situ mereka pergi pula kepada figura yang lain. Nampak cetusan itu, kesedaran sejarah itu ada. Tapi bila saya tengok tadi trend itu hanya sementara. Itulah. Pada bulan tersebut sahaja dan seterusnya. Jadi maknanya trend yang doktor tunjukkan tadi itu, maknanya ia lebih tertumpu kepada fenomena tayangan filem Mak Kilau kan? Dan video-video pun berkisah tentang Mak Kilau sahaja. Mungkin saya tidak tahulah, mungkin ada tanda pagar yang lain selain daripada Mak Kilau. Itu di luar lah. Mungkin sebab saya hanya tertumpu pada tanda pagar Mak Kilau. Jadi trend itu kan dia ada, kalau dekat Twitter kan macam ni saja. Lepas tu bila ada fenomena viral yang baru, dia akan tenggelam. Naik pula yang lain. Ya. Mungkin mungkin pada pandangan saya lah. Mungkin para produser filem selepas ini mungkin boleh memikirkan sesuatu yang boleh mengangkat ataupun membangkitkan fenomena rasa kecintaan kepada negara ataupun rasa patriotik itu dengan menghasilkan filem-filem yang menceritakan figura-figura figura-figura sejarah negara seperti mana contoh Tok Janggut, banyak kita Datuk Abdul Rahman Limbong, Tok Guru Abdul Rahman Limbong, Datuk Maharaja Lela, pejuang-pejuang kita menentang penjajah dahulu. Mungkin individu-individu ini yang boleh kita ketengahkan dalam menghasilkan filem-filem yang seterusnya. Macam kita anggap sebagai superhero. Kenapa budaya barat boleh mengatakan superhero mereka? Kita pun boleh juga. Macam yang saya katakan tadi, mungkin 3 dasawarsa yang lalu fakta-fakta sejarah itu disampaikan melalui penceritaan mulut sahaja, tanpa bantuan teknologi bayangan moden, media-media ataupun maksudnya paparan-paparan interaktif yang mampu untuk menarik minat untuk penonton-penonton melihat, maksudnya secara real. Sebab kita sebagai manusia suka melihat benda-benda yang cantik. Kita suka melihat benda yang ada di depan mata. Kalau segi penceritaan mungkin imajinasi itu tidak sampai. Cuba untuk bayangkan tidak sampai. Jadi mungkin antara salah satu sebab lah. Teknologi ini alat yang boleh membantu. Ada soalan lagi ke setakat ni? Ada satu. Okey, ada satu lagi soalan. Okeylah. Baiklah doktor. Ini ada satu persoalan jugalah sebenarnya yang saya tak katakan tadi. Apakah sudah sampai masanya, maksudnya pihak mungkin
pihak kementerian yang berkaitan, yang seperti Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pelajaran ya, dengan kerjasama ataupun mengadakan kolaborasi dengan produser filem untuk menghasilkan sesuatu yang mampu untuk mencetuskan rasa patriotik rakyat Malaysia kepada negara, yang mana mungkin saya lihat di sini seolah-olah macam masing-masing bertindak bersendirian. Ya, benar. Tidak ada kolaborasi di antara, maksudnya daripada antara satu bentuk organisasi, contohnya Persatuan Finas. Dan sepatutnya bagi saya perlu ada kolaborasi lah dalam usaha untuk menghasilkan karya-karya yang mampu untuk mencetuskan minat anak-anak muda kepada sejarah bangsa dan itu negara. Yang sebenarnya patut berlaku. Sebab saya ada baca filem Mat Kilau, pengarahnya dia rujuk sejarawan sebenarnya. Dia rujuk fakta itu. Tak salah saya, penerbit filem Mat Kilau itu sendiri adalah Encik Abdul Rahman, tak salah. Dia bukan berlatar belakangkan penghasil filem yang saya difahamkan. Beliau adalah seorang accountant yang saya difahamkan. Tetapi atas minat beliau kepada, maksudnya kepada sejarah negara, maka terhasillah filem tersebut. Itu saya kata, kalau minat nawaitu seseorang itu baik, maka baiklah hasilnya. Ya. Mungkin ini seharusnya menjadi cabaran lah kepada pengusaha filem yang perlu lain. Ada kolaborasi, ya, bukan betul. hanya satu pihak sahaja. Sebenarnya saya secara peribadi lah, walaupun tidak ada disokong oleh mana-mana dapatan. Tetapi saya, berdasarkan pengamatan saya, itulah saya melihat tahap kesedaran patriotik rakyat Malaysia berbanding rakyat Indonesia amat berbeza. Ya, sangat beza. Sebagai contohnya, bila mana ada di dalam satu majlis, apabila dilaungkan ataupun dinyanyikan ataupun dipaparkan lagu kebangsaan masing-masing, dapat melihat bagaimana rakyat Indonesia yang berada di Malaysia dengan begitu mangganya, bersemangatnya menyanyikan lagu kebangsaan mereka, lagu Indonesia Raya. Berbanding dengan rakyat tempatan selaku tuan rumah, hanya sekadar begitu saja menyanyikan lagu negara. Kadang tidak terkumat-kamit pun. Ya, tanpa suara. Ataupun ada setengah tu sekadar menonton paparan video yang menyajikan slideshow ataupun sari kata lagu negaraku, tanpa menyanyikan lagu tersebut. Semangat itu tidak ada. Mengapa? Jadi itulah maksudnya, Doktor, mungkin pengharapan kita agar supaya pengamal-pengamal media, mungkin itu sebagai salah satu usaha untuk membantu negara dalam usaha untuk memupuk kesedaran masyarakat supaya cintakan negara. Memang kalau kita tengok banyak drama-drama, filem-filem berunsurkan patriotik, tapi dia tidak seperti filem Mat Kilau mencetuskan fenomena. Dia sekadar tayang habis. Tidak ada impak dia. Apakah mungkin faktor ciri-ciri yang dipaparkan dalam media berkenaan yang sebenarnya mampu untuk menarik minat? Atau macam mana, Doktor? Mungkin satu, naratifnya. Penceritaan dia. Bagaimana penceritaan itu? Ataupun sekata pelakonnya. Macam Mat Kilau, dia ada fenomena viral itu sendiri. Belum keluar lagi, dia dah macam-macam dah dia buat untuk tarik penonton-penonton. Sebab ini saya cuba buat perbandingan sebenarnya. Kadang-kadang dalam saluran TV
khususnya RTM1. Kadang-kadang ada paparkan, menayangkan drama-drama Ya, ada tentang, banyak sebenarnya. tapi saya terfikir balik, sebenarnya tak mampu, tayangan tersebut tak mampu untuk menarikkan minat untuk menonton berbanding dengan tayangan filem Mat Kilau ni tadi. Kita tu viralnya tarikan dia tu. Kita memang ada banyak drama. Tapi apa impak dia? Tak ada. Sekadar cerita tayang dan habis. Tidak seperti fenomena Mat Kilau itu. Walaupun dia hanya sementara 2-3 bulan, tapi sekurangnya kita dapat lihat rakyat Malaysia itu sedar akan siapa figura ini di zaman dahulu. Mungkin saya rasa penceritaan, naratif itu, pelakonnya siapa dan cara bagaimana dia mempromosikan. Maknanya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat orang ramai ataupun khususnya anak-anak muda kepada untuk mengetahui dengan lebih lanjut figura berkenaan. Tajuk pun mungkin memainkan peranan. Banyak juga faktor-faktor sebenarnya mempengaruhi. Sebab saya terimbas kepada zaman-zaman persekolahan dulu, 3 dekad yang lalu, 4 dasar yang lalu. Kadang-kadang dahulu ada tayangan sejarah, drama-drama slot, sitcom sejarah menerusi TV sekolah. Ya, saya pernah hitam juga. Putih. Saya ingat lagi. Cuma, yalah, mungkin tayangan, yalah, maksudnya dengan teknologi ketika itu, sebenarnya masih lagi tidak mampu untuk mencetuskan patriotik kita sebenarnya. Berbanding dengan apa yang dipersembahkan oleh tayangan filem Mat Kilau. Jadi nampak gayanya memang tayangan filem Mat Kilau itu sebenarnya memberikan impak yang berkesan kepada orang ramai, khususnya anak-anak muda. Setiap golongan, termasuk dari segi, kita tengok fenomena itu dari segi tanjak, dari segi lawatan ke kawasan itu sendiri, dan memberi impak. Maknanya orang ramai tahu akan kewujudan itu. Tapi walau kita kata tidak ada inisiatif pada media, bohonglah. Banyak dah dibuat drama-drama itu, tapi impak itu tidak sampai. Mudah-mudahan satu pengharapan bagi kita, mungkin susulan daripada tayangan filem Mat Kilau tadi, pihak khususnya produser filem boleh menghasilkan karya-karya yang lebih menarik, maksudnya yang boleh ataupun mampu mencetuskan fenomena yang maksudnya yang menjurus kepada rasa kecintaan kepada negara dan juga sejarah tanah air. Dan bagi pihak Bicara Alam Melayu, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Norina di atas perkongsian kajian penyelidikan beliau, ya. Sekurang-kurangnya apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat memberikan petanda awal ataupun dapat mencetuskan sesuatu yang boleh menjurus kepada usaha-usaha yang selanjutnya untuk kita menzahirkan rasa kecintaan kita kepada sejarah kita sendiri dan juga rasa patriotik kita kepada negara kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian penonton, bagi pihak Bicara Alam Melayu, kami mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian para penonton sekalian untuk melihat, untuk berkongsi ilmu dan juga maklumat menerusi program Bicara Alam Melayu ini. Dalam pada itu, kepada warga UKM, yang menonton slot ataupun program Bicara Alam Melayu ini, dapat merekodkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian menerusi paparan kod QR yang akan dipaparkan menerusi paparan di televisyen ataupun di komputer masing-masing.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak pada Dr. Terima Norina. kasih Pak Temah, terima kasih Cik Min kerana sudi menjemput saya. Tak masalah. Yang penting sebenarnya kita matlamat utama adalah perkongsian ilmu Ya, sebenarnya. benar. Dan kita tidak mahu melihat bahawa perpustakaan bukan sekadar sebagai pusat pengumpulan ataupun penyimpanan khazanah, koleksi khazanah ilmu, tetapi juga sebagai platform untuk kita berkongsi maklumat dan juga ilmu apa yang ada di perpustakaan dan juga di luar. kepakaran yang dimiliki oleh individu-individu yang bersama-sama dengan perpustakaan. Itu sebenarnya. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ini akan menjadi bekalan buat kita lah di sana nanti. Baiklah, demikian sahaja program bicara kita buat kali ini dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi dalam menerusi sesi yang lain dengan topik yang lain, ya. Maka dengan ini sekian sahaja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.